Nak cari keputusan, mana betul? Buat ke betul, tak buat ke betul? Lagi 700 tahun pun tak selesai. Khilaf juga jawapan dia. Jadi tak payah bincang dah. Jadi Imam Ghazali ni dia pentingkan keberkesanan dan jimat. Dia nak jimat masa. Benda khilaf dah dua-dua puak tentu betul. Tak payah gaduh-gaduh dah. Contoh, Nabi Muhammad sendiri tunjuk contoh. Dia pesan kat sahabat dia, kamu sekarang dalam musafir, kamu kena semayang asar bila sampai ke Bani Quraizah, satu tempat. Sampai kat tempat tu baru semayang asar. Jadi para sahabat pun jalan. Tak sampai lagi tempat tu, masa asar dah nak habis dah. Jadi para sahabat kata, macam mana kita ni? Waktu asar nak habis dah. Tapi Nabi Muhammad pesan, tak boleh lawan cakap kan. Dia kata sampai kat sana baru semayang asar. Yang kumpulan ni kata masa nak habis dah ni. Kalau kita tak semayang sekarang, masa asar habis. Jadi para sahabat berkhilaf. Sebahagian orang kata tak, kami akan semayang asar di sana juga, walaupun dah masuk masa maghrib. Yang sebahagian lagi pula kata tak, kami nak semayang asar di sini, walaupun perbuatan kami ini menyalahi arahan Nabi. Jadi pecah dua puak. Satu puak dia tak semayang, dia jalan terus sampai dekat Bani Quraizah sana baru dia semayang. Sedangkan masa tu waktu asar dah habis lah. Tapi dia semayang asar, tak qada, semayang asar dalam masa maghrib. Yang puak dia pula, dia semayang asar di situ. Semayang asar di situ. Maksud dia lawan cakap Nabi lah. Jadi cerita ni sampai kepada Nabi Muhammad. Orang tanya, yang mana yang betul ni? Nabi Muhammad tak salah mana-mana pihak. Siapa yang pergi semayang di Bani Quraizah waktu asar, sekalipun dah lepas waktu asar dah, betul, dapat pahala juga. Siapa yang semayang di tengah jalan sebab takut waktu asar habis, tapi dia lawan cakap Nabi. Nabi kata semayang di sana, tapi dia semayang di tengah jalan, betul juga. Ni contoh yang Nabi tunjuk. Benda khilaf tak payah sembang-sembang. Lepas tu para sahabat dia tak nak gaduh dah. Pendapat aku paling betul. Tak, kami paling betul. Duk gaduh tak ada. Tu cara sahabat. Jadi kita ikut cara Nabi Muhammad, cara sahabat. Contoh, baca Yasin malam Jumaat. Sebahagian orang dia tak bagi, dia kata Nabi Muhammad tak buat kan. Ini kalau buat bid'ah, berdosa. Setiap yang bid'ah itu sesat. Setiap yang sesat itu kena neraka. Dia tak bagi buat. Dan kita apa salahnya pula kita baca Yasin ramai-ramai ayat Quran. Bukan kita kata wajib kena datang semayang, ada kena baca Yasin. Kalau kita kata wajib malam ni baca Yasin, barulah berdosa kan. Jadi khilaf. Dah ratus tahun dah orang gaduh pasal ni. Kita ikut contoh Nabi Muhammad tadi, dua-dua puak pun betul. Siapa yang malam Jumaat nak baca Yasin, betul, tak boleh kata dia salah. Siapa yang tak mau baca, betul juga. Senang kan, tak payah bergaduh. Ni duk bergaduh, oi mesti baca. Satu puak dia kata, tak boleh baca, siapa baca berdosa, kena neraka. Duk bergaduh macam tu. 700 tahun lagi pun tak habis. Lebih baik benda khilaf jangan bincang. Imam Ghazali punya stance lah, selamat kita punya masa umat. Jadi umat Islam sekarang ni kita duk dirantah oleh musuh-musuh Islam ni sebab kita duk bergaduh hal khilaf ni. Duk bergaduh, bincang, sat-sat seminar sana, sat-sat seminar sini, duk bergaduh ni. Itu yang Palestin tak boleh buat apa. Kita duk bergaduh pasal ni. Lepas semayang nak zikir orang ramai kan tak boleh. Boleh kan tak boleh. Duk bergaduh itu betul-betul. Rugi kita Yang musuh-musuh Islam dia tepuk tangan. Bagus, bergaduh lagi. Gaduh lagi, bincang lagi soal khilaf. Jadi kita ringkas ikut cara Imam Ghazali. Benda yang khilaf kita jangan gaduh dah. Siapa nak buat pun boleh, tak mau pun tak apa. Itu khilaf dari segi fiqh. Khilaf ni dia dari segi banyak benda lah ya. Kata Imam Ghazali, ketahuilah bahawa jabatan khalifah, ni bahasa Indonesia ni, maksud dia jawatan. Jawatan khalifah sesudah Nabi SAW dipegang oleh Khulafa Ar-Rashidin dengan petunjuk Allah. Khulafa Ar-Rashidin ni ulama-ulama sepakat kata ada 4 orang. Mula-mula Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Uthman, kemudian Sayyidina Ali. Lepas tu khalifah yang kelima tu Muawiyah. Khalifah Muawiyah dia tak dikira masuk dalam Khulafa Ar-Rashidin. Tapi bukan maksud dia orang jahat dah. Cuma dia tak sampai taraf mereka ni. 4 orang ni yang diiktiraf. Mereka adalah imam, ahli ilmu dan faham segala hukum Allah. Yang 4 orang ni, mereka ni peringkat mustahil mutlak. Mustahil mutlak ni dia boleh keluarkan fatwa terus. Dia ada kaedah dia sendiri, dia keluar fatwa terus. Macam kita ni, di kalangan orang-orang kemudian antara mustahil mutlak
ialah 4 orang imam tu lah. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali, Imam apa seorang lagi? Imam Maliki. Dan juga imam-imam yang lain, Imam Al-Thawri, Imam Ja'far Shadiq, semua tu lah. Mereka ni mujtahid mutlak. Apa-apa masalah terus dia keluar hukum. Senang. Mereka ni bebas mengeluarkan fatwa dan sanggup selesaikan segala peristiwa hukum. Tak usah meminta bantuan ahli-ahli hukum Islam. Maksudnya tak usah ni tak perlu. Khalifah yang 4 orang ni, dia dengar satu masalah terus dia bagi hukum. Dia tak payah tanya kepada orang-orang lain dah, sebab dia tu dah mujtahid mutlak dah. Kalau ada pun, kata Imam Ghazali, amat jarang, iaitu mengenai peristiwa-peristiwa yang harus dimusyawarahkan. Harus ni maksud dia mesti, bahasa Indonesia. Jarang sangatlah khalifah yang 4 ni nak mesyuarah macam mana hukum benda ni, jarang sangat. Tapi ada. Biasanya mereka ni rujuk kepada Sayyidina Ali. Sebab Sayyidina Ali ni boleh kata yang banyak ilmu lah. Dia daripada remaja, daripada kanak-kanak duduk dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad asuh dia sendiri lah. Jadi dia banyak ilmu. Tapi jarang orang tanya pada Abu Bakar, apa hukum benda ni, nak buat macam mana, terus dia bagi hukum. Mereka ni layak. Jadi pada masa tu, orang-orang alim ulama, dia dapat hadapkan perhatian dan segala kesungguhannya kepada ilmu akhirat. Ulama-ulama ramai, tapi mereka tak payah nak keluar fatwa ke apa, tak payah nak kaji-kaji. Dia tumpu kepada ilmu mukasyafah, ilmu muamalah. Ni ilmu jalan ke akhirat. Jadi ulama-ulama dia tak payah sibuk urusan pentadbiran. Senang cerita. Dia bagi kepada 4 orang khalifah ni. Ulama-ulama boleh buat amal ibadah dia, boleh ajar ilmu kepada orang lain. Tak kacau lah. Dan yang pentingnya mereka ni nak selesaikan fardu ain, mukasyafah muamalah.